Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Okay, kita sambung ayat 45. Kita dah habis kisah ataupun cerita yang kedua dalam surah Al-Kahfi. Kisah pertama Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua, dua orang lelaki. Seorang beriman kepada Allah, tapi Allah tak bagi apa-apa, melainkan iman. Dan seorang lagi kufur dan syirik pada Allah, dan Allah beri segala-galanya kepada yang kufur. Tapi kesudahannya ialah akibat yang terbaik adalah untuk orang yang beriman, yang tidak memiliki apa-apa melainkan iman. Sebab itulah yang lelaki yang tak beriman itu, walaupun asalnya memiliki segala-galanya, tapi akhirnya semua hangus, semua terbakar. Jadi pengajaran paling besarnya ialah jangan tengok apa yang dimiliki oleh manusia sekarang, tapi tengoklah di hujung tu apa akibatnya. Kalau di hujung tu dia boleh membawa sampai ke mati, sampai kepada mahsyar, maka itulah akibat ataupun penghujung yang terbaik. Tapi kalau di hujung tu nampak mewah, nampak kaya, tapi akhirnya yang dibawa ialah kain kafan sahaja, pahala tak ada, maka itulah kecelakaan. Itulah musibah yang paling besar. Jadi jangan tengok kepada zahir semasa hidup di dunia. Sebab itulah orang beriman, pemikiran dia di akhirat, bukan di dunia. Kalau kau buat ni, boleh tak bawa ke akhirat? Kalau boleh, dia buat. Tapi kalau setakat nak himpun, nak kumpul di dunia, kemudian nak ditinggalkan, buang masa je. Buang masa, buang tenaga, habis umur. Okey, di akhir hujung ayat yang kisah dua lelaki tersebut, Allah tutup dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika alwalayatu lillahil haqq. Huwa khairun sawaba wa khairun uqba. Kan ayat 44. Itu kesimpulan daripada kisah dua lelaki itu. Apa kesimpulannya? Di sana sahaja al-walayah. Walayah apa dia? Apa dia walayah? Pertolongan, perlindungan hanyalah lillah, milik Allah sahaja, al-haq, yang sebenarnya. Jadi kalau nak cari perlindungan, pertolongan, jangan cari selain kepada Allah sahaja. Sebab yang lain semua adalah makhluk dan lemah. Dan dialah khairun sawaba, sebaik-baik ganjaran pahala, dan juga wa khairun uqba, sebaik-baik akibat ataupun kesudahannya. Jadi kalau nak menjadi orang yang terbaik di hujung kehidupan, carilah Allah sebagai pelindung. Okey, sekarang Allah nak buat contoh yang lain. Yang kisah dua lelaki itu dah habis. Sekarang Allah buat contoh yang lain. Kalau orang tanya, kisah dua lelaki itu, seorang beriman tak memiliki apa-apa, seorang lagi kafir syirik pada Allah tapi memiliki dua kebaikan yang besar. Adakah kisah itu betul-betul berlaku ataupun hanya sebagai contoh sahaja? Betul-betul berlaku. Apa dalil? Apa dalil cerita tu betul-betul berlaku?
Ha? Tak, ayat Quran kata apa? Wadrib lahum masalah. Wahai Muhammad, buatlah contoh kepada orang musyrikin Mekah. Masal apa dah? Perumpamaan. Apa dia? Dua lelaki, salah seorangnya diberi kebun, dua kebun yang besar. Jadi Tuhan kata buat contoh, buat perumpamaan. Sebab itulah ulama tafsir berbeza pendapat. Ada mengatakan lelaki yang kafir, yang syirik tu ada dua kebun yang besar, betul-betul berlaku. Ada pendapat mengatakan tak, cerita tu tak ada pun, cuma Allah nak buat contoh. Contoh sebagai panduan. Apa dia? Kalau ada kekayaan, ada harta, jangan sombong. Jangan sombong, jangan rasa itu adalah usaha kita. Dan bila miskin, jangan rasa hina. Jangan rasa kita ni tak ada nilai, tak. Okey, ada dua pendapat. Jadi kalau orang tanya, jawab, ada dua pendapat. Satu, cerita tu betul-betul berlaku. Yang kedua, tak ada, hanya sebagai contoh sahaja. Kemudian Allah bagi contoh yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum. Wadrib lahum. Wadrib dan buatlah. Lahum, bagi mereka. Mereka ni siapa dia? Mereka ni siapa dia? Orang musyrikin Mekah. Bila sebut hum tu biasanya refer kepada musuh yang berdepan, yang Nabi berdepan dengan mereka, iaitu orang musyrikin Mekah. Di sini juga pengajarannya apa dah? Apa yang Allah buat contoh kepada, apa yang Allah buat contoh dalam Quran, wajib kita bagi tahu pada siapa? Wajib bagi tahu siapa? Orang kafir. Sebab contoh ni kalau mereka faham, mereka akan balik kepada fitrah. Tapi sebelum bagi contoh pada non-Muslim, orang Islam sendiri kena faham. Tapi masalahnya orang Islam faham tak contoh ni? Orang Islam faham tak? Kalau orang Islam sendiri tak faham, macam mana nak bagi contoh, nak cerita pada orang non-Muslim? Salah lah. Boleh? Waktu bila kita pergi Sarawak kan, pengalaman baru balik 2 hari lepas, kita pergi Kampung Bungan, naik flight daripada KL terus ke Sibu, daripada Sibu terus naik bot 1.5 jam baru sampai ke Kampung Bungan. Kampung tu memang tidak ada jalan darat, dia tepi sungai. Jadi pengangkutan utama dia bot. Tak ada kereta, tak ada motor. Nak pergi sekolah naik bot, nak pergi ke kedai naik bot, nak pergi hospital naik bot. Sungai jalan utama dia. Bila kita pergi kampung tu, orang Islam tak ramai, minoriti. Kebanyakannya Kristian. Dan surau kat situ mati. Bila kita pergi, adalah orang kampung yang datang membantu kita untuk memasak. Semua ada, Islam pun ada, Kristian pun ada. Masuk surau, yang Islam tak tutup aurat lah, yang Muslim tutup aurat, bebas. Tapi bila kita tanya yang Islam tu, yang tutup aurat, yang datang ke surau, yang bantu kita, solat ke tak? Tak. Kita tanya 10 orang, seorang jawab solat, 9 jawab tak solat. Terang-terang dia kata secara jujur, saya tak pernah solat. Tapi Islam tak? Islam. Bila kita tanya orang Kristian, anak kamu ada yang Islam? Ada. Kamu tak teringin nak masuk Islam? Tak. Kenapa tak teringin? Kenapa saya nak masuk Islam? Islam dengan Kristian sama. Kenapa saya nak masuk? Faham tak? Apa dia sama? Duduk satu rumah, makan benda yang sama dan tak solat. Jadi ada tak tarikan orang Kristian nak masuk Islam? Ada? Tak ada lah. Tak ada. Quran lagi tak tahu apa-apa, tak boleh baca langsung. Kadang-kadang lagi teruk, Rumi pun tak boleh baca. Kalau kita nak bagi Quran terjemahan, dia kata, Ustaz,
Saya Rumi pun tak boleh baca. Jangan ke ayat Al-Quran. Rumi pun tak boleh baca. Punyalah mereka jauh daripada Islam. Dan ada pula yang Islam, dia macam ketua kampung lah, tapi duduk bersama seorang wanita yang Kristian tapi memeluk Islam. Dia kahwin tapi tak nikah. Tahu? Dia kahwin tapi tak nikah. Macam ketua kampung lah, Islam. Tapi macam-macam lah, macam bersekedudukan. Satu benda biasa. Jadi cabaran besar kita apa dia? Bukan nak dakwah pada non-Muslim, nak mengislamkan orang Islam tu. Selagi orang Islam tak tunjuk perbezaan dari segi amalan akhlak, orang Kristian tak akan tertarik pada Islam. Ceritalah apa pun dia tak nampak. Dia dengar kita cakap lain, dia tengok depan mata lain. Boleh? Waktu dah. Asalnya kita terfikir juga nak dakwah pada Kristian, akhirnya tak boleh. Kena dakwah pada orang Islam dulu. Kena Islamkan orang Islam. Biar nampak beza. Bukan setakat tutup aurat, solat, akhlaknya berbeza kan? Boleh? Okey. Jadi ayat ni Allah suruh Nabi bagi contoh pada orang kafir. Maknanya orang Islam kena faham sebelum bagi contoh pada orang. Orang Islam kena faham setiap patah, setiap ayat Al-Quran. Kalau tak faham, macam mana nak cerita pada orang kafir? Okey. Buatlah contoh, buatlah kepada mereka masal. Masal apa dia? Perumpamaan. Al-hayat ad-dunya. Kehidupan dunia. Apa makna dunia? Apa makna dunia? Dunia bahasa Arab tapi dah jadi bahasa Melayu. Asal makna dunia. Ada tak surah Al-Mulk Tuhan kata walaqad zayyana as-samaa'a, dunia juga, langit dunia. Jadi maknanya dunia ni bukan makna kehidupan saja, tapi dia ada makna lain. Dunia makna dia dekat. Dunia makna dia dekat. Kalau Tuhan kata walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, kami telah hiaskan sama ad-dunya, langit yang dekat. Betul tak? Yang Allah hiaskan bintang-bintang ialah langit yang kita nampak. Langit ada 7 lapis. Tapi lapis kedua, ketiga ada tak bintang? Tak ada. Yang nampak, yang Allah hiaskan bintang, langit yang dekat tu yang kita nampak. Maka dunia makna apa? Dekat. Kenapa dunia dinamakan dekat? Kenapa dunia dinamakan dekat? Sebab semua dapat. Nak makan dapat tak? Nak kahwin dapat? Semua dapat. Nak suami dapat, nak kereta dapat, nak rumah dapat, nak duit dapat, nak berjalan, semua dapat. Sebab apa? Dia dekat. Tapi akhirat dapat tak sekarang? Tak. Sebab tu dinamakan akhir, jauh. Sebab jauh itulah ramai orang tak nak buat, sebab tak dapat terus. Faham? Okey? Jadi Tuhan kata, wahai Muhammad, buatlah kepada orang-orang musyrikin contoh. Contoh apa dia? Kehidupan dunia. Apa dia kehidupan dunia yang sebenar? Iaitu kama'in. Ka seperti. Seperti ma'in. Apa dia ma'? Air. Seperti air. Air apa ni? Air hujan. Mana tahu? Anzalnahu. Air yang kami telah turunkannya. Air hujan ni sebenarnya berasal daripada mana? Daripada bumi kan? Kenapa? Kalau dah daripada bumi, kenapa naik buat ke atas, kemudian turun ke bumi balik? Kan 2 kali kerja. Apa hikmah dia?
Air bukan daripada langit, air daripada bumi. Kemudian dia naik ke mana? Awan. Atas pada awan ada hujan tak? Tak ada. Kalau kita naik kapal terbang, kita duduk atas awan, bawah hujan, atas tak. Okey, kenapa tu? Air untuk bumi dan air daripada bumi, tapi dia naik ke atas pula. Sebab tu kalau air untuk bumi dan berasal daripada bumi, tak payahlah naik ke awan. Terus dia alirkan. Kenapa? Apa dah? Nak bersihkan air. Tapi air yang kat sungai bersih tak? Allah nak tunjuk kebesaran dia. Tapi bukankah itu 2 kali kerja? Yelah, fikir. Itu saya tanya soalan supaya fikir jawapan dia. Kenapa Allah naikkan air ke awan dulu, sedangkan air itu daripada bumi? Apa dia? Rezeki. Kalau daripada bumi tak jadi rezeki. Apa dia? Supaya dapat sebakan. Kalau daripada bawah tak boleh sebakan. Subhanallah. Sebab itulah Tuhan kata, wattaquni ya ulil albab. Takutlah pada aku wahai ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang berakal. Makna Tuhan nak bagi tahu yang bertakwa pada Allah hanya orang yang sentiasa berfikir. Bila dia sentiasa berfikir, dia rasa Allah tu Maha Agung, Allah tu Maha Penyayang. Apa rahmat Allah, apa kuasa Allah pada air yang Allah dia ambil daripada bumi, naik ke awan, kemudian turun. Apa kuasa Allah? Kuasa Allah ialah Allah boleh simpan air di awan. Awan tu tangki ke apa? Kita boleh tak simpan air dalam, bukan tangki lah, boleh? Tak boleh kan? Sepatut logiknya kalau air letak di awan, apa jadi? Jatuh kan? Itu kuasa Allah. Kita kalau tangki kita bocor pun tak boleh dah, walaupun tertutupkan semua sekali. Tapi awan ada tak penutup dia? Tapi bocor tak? Tak. Kuasa Allah. Allah boleh simpan air di tempat yang tidak ada penutup, tidak ada dinding. Yang kedua, rahmat Allah di situ apa dia? Apa rahmat Allah pada menaikkan air ke awan kemudian menurunkan balik? Rahmat Allah ialah apa dia? Kalau daripada bumi pun boleh. Yang lelaki yang sebelum ni yang syirik kepada Allah, dia ada 2 kebun kan? Allah alihkan sungai tu di mana? Di awan ke di dalam kebun dia? Kebun. Rahmat Allah ialah kalau air yang di bumi Allah tak naik ke atas, Allah alirkan saja daripada bumi itu, maka tempat tinggi tak akan sampai. Ada orang duduk tempat tinggi, ada orang duduk puncak bukit, dia tak akan dapat air sebab air tak nak naik susah. Yang selalu dapat air orang mana? Orang duduk bahagian bawah. Kalau orang yang atas bukit nak air yang daripada bumi itu, kena tunggu apa? Kena tunggu apa? Kena tunggu melimpah. Yang bawah pula jadi apa? Kalau air itu dah melimpah, matilah. Matilah kan? Jadi rahmat Allah supaya air itu kena semua. Orang yang duduk tempat rendah pun dapat, tempat tinggi pun dapat, semua tempat kena. Caranya apa dah? Allah tarik air naik ke awan. Bila turun, semua kena tak? Di situ rahmat Allah. Allah sayang pada kita. Kalau Allah biarkan air di bumi mengalir je, kesian orang ke atas. Kalau Allah bagi ke atas pula, melimpah yang bawah dah mati lemas. Rahmat Allah. Rasa pernah fikir tak? Pernah? Tak pernah. Habis selama ni fikir apa? Bila hujan turun, angkat kain. Ni hujan nak turun, angkat kain. Itu bukan ulul albab, itu ahmad albab. Okey.
Kami telah turunkannya minas sama, dari tengok sama. Sama ni langit ke apa? Saya nak tanya, air hujan ni sebenarnya turun daripada awan ke daripada langit? Awan kan? Tapi di sini apa dia ni? Jadi yang mana betul? Langit ke awan? Semula, air hujan turun daripada langit ke daripada awan? Awan kan? Betul? Sekarang tuan kata apa ni? Langit. Jadi yang mana betul? Yang ni betul? Yang daripada awan tak betul? Okey, saya nak tunjuk ayat. Ya, hujan turun daripada awan. Okey, buka surah Al-Waqi'ah. Surah 56 ayat 69. Muka surat 536. Surah Al-Waqi'ah, surah 56 ayat 69. Muka surat 536. Jumpa? Jumpa ke? Okey, tuan kata apa? Surah 56 ayat 69. Muka surat 536. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitum. Kita ambil daripada ayat 68 sebab ayat ni satu maksud, 68 dan 9 maksud dia bersambung. Afara'aitum, tidakkah kamu sedar, kamu melihat al-ma', air, allazi tashrabuna, yang kamu minum. Ayat 69. A antum anzaltumuhu, adakah kamu yang turunkannya, minal muzni. Muzni apa makna dia? Dia terjemah apa tu? Awan. Muzni awan. Manduk. Oh, bahasa Indonesia. Awan lah. Awan. Atau satu lagi bahasa Arab, as-sahab. Adakah kamu yang turunkannya minal muzni? Dia tak kata minas sama, daripada langit, minal muzni, daripada awan. Am nahnul munzilun, ataupun kami yang menurunkannya. Jadi kalau ayat ni minal muzni, ayat ni minas sama, yang mana betul? Dua-dua betul, sebab dua-dua ayat Al-Quran. Jadi dia sebenarnya bukan bercanggah. Sebab itulah perkataan sama' dalam bahasa Arab bukan langit. Sama' ialah tempat tinggi. Sama' dalam bahasa Arab tempat tinggi. Habis kenapa kita panggil langit? Sebab langit tu berada di tempat tinggi. Kalau langit duduk kat bumi, orang tak panggil sama'. Orang tak panggil sama'. Semua tempat tinggi dia panggil as-sama'. Sebab tu ada seorang jariah, hamba. Nabi tanya seorang hamba wanita ni, aina Allah, di mana Allah? Dia jawab apa? Fis sama'. Nak terjemah apa tu? Allah di langit ke Allah di tempat tinggi? Allah bukan berada di langit, Allah berada di atas langit, di atas arash. Jadi sama' di situ, Allah berada di tempat tinggi. Jadi di sini terjemahan yang tepat apa dia?
Allah menurunkan hujan minas sama, daripada tempat yang tinggi, iaitu awan. Awan. Awan ni sampai di langit tak? Sampai tak awan? Tak, awan rendah aja. Langit jauh lagi. Kan kita belajar dalam surah Sajadah ke, Allah menguruskan segala urusan manusia dan semua makhluk dia fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu alf sanah. Surah Sajadah kan? Allah uruskan segala urusan kehidupan makhluk dia fi yaumin, dalam satu hari, pada kiraan Allah. Tapi dalam kiraan kita, kana miqdaruhu alf sanah, qadarnya 1000 tahun. Apa maksud 1000 tahun? Ni Allah nak bagi hidayah pada kita, Allah nak bagi sesak ke, Allah urusan dia daripada langit turun ke bumi. Dia bumi, ini langit ya. Ini bumi. Jarak jauh ni, jarak ni, perjalanan daripada langit ke bumi 500 tahun perjalanan. Bila naik balik daripada bumi naik ke langit 500 tahun. Berapa lama turun dan naik? 1000. Bagi kiraan masa kita, kita kalau nak naik ke langit ambil masa 500 tahun baru sampai. Tapi bagi Allah fi yaumin, satu hari. Itu kebesaran dan kehebatan Allah. Awan duduk ke mana? Kita boleh sampai ke awan tak? Boleh kan? Berapa lama nak sampai ke awan? Tak sampai sejam. Kadang-kadang kita naik kapal terbang, lepas 15 minit duduk atas awan kan? Maknanya awan duduk kat sini je. Ni. Nak pergi ke langit jauh lagi perjalanan. Boleh? Okey. Kami, kehidupan dunia sama seperti air yang kami turunkannya daripada tempat tinggi, fakhtalata. Maka ikhtalata, bercampur. Maka telah bercampur. Bihi, dengannya, iaitu bercampur dengan air, nabatul ardi, tumbuhan-tumbuhan di bumi. Di bumi. Dia pernah dengar tak perkataan ikhtilat? Dalam Islam, apa hukum lelaki bergaul bebas dengan perempuan yang bukan mahram? Apa hukum dia? Haram. Contohnya, duduk rapat-rapat pada sepupu, bukan isteri dia pun, bukan adik dia. Kadang-kadang dua pupu, kadang-kadang adik ipar, duduk bergurau, duduk bersentuh, duduk bersalam. Itu dipanggil ikhtilat. Ikhtilat ni pergaulan bebas. Jadi daripada perkataan apa? Ikhtalata. Bila hujan turun ke bumi, maka air hujan bercampur, bergaul dengan tanah dan benih. Hasilnya apa dah? Keluarlah nabat, tumbuh-tumbuhan. Itu maksud dia. Boleh? Kemudian fa'asbaha, lalu ia menjadi hashima pada hashima, kering. Tazruhu riyah, ia ditiup. Riyah, riyah angin.
Boleh? Boleh faham tak apa maksud yang Allah nak bagi tahu? Sekarang Allah nak buat contoh apa dia ni? Tentang apa ni? Contoh tentang apa? Contoh tentang kehidupan al-hayatud dunia. Kehidupan dunia ni sebenarnya berapa lama? Mula Allah cipta sampai nak kiamat, agak-agak berapa puluh ribu tahun. Lama kan? Lama. Tapi Allah kata buatlah contoh pada orang musyrikin tentang kehidupan dunia. Sebenarnya walaupun lama, sebenarnya dia hanyalah sekejap je. Bukti apa dia? Sekejap. Tengok yang dulu-dulu, sama ada orang tu mati ataupun dunia agak hancur. Yang paling cepat yang mana? Orang mati ke dunia hancur? Orang mati. Kadang-kadang kita hidup, kalau kita fikir balik masa kita sekolah tadika kan, kemudian masuk sekolah rendah, kemudian masuk sekolah menengah, kemudian masuk universiti, kemudian habis universiti bekerja, kemudian kahwin, kemudian dapat anak, kemudian tengok sekarang kita dah ada cucu. Kita ingat balik semua sejarah tu, rasa sekejap ke lama? Sekejap kan? Betul? Padahal dah berlalu berapa lama? Umur kita lah 60 tahun, 70 tahun kan? Bunyi 60 tahun, tapi sebenarnya rasa sekejap je. Itu kalau sampai umur 60. Ada orang umur 40 mati dah. Ada orang umur 25 mati je. Jadi Allah nak beritahu pada kita bahawa kehidupan dunia ni seperti bumi. Ini bumi, ini awan, air hujan turun. Kemudian bila air hujan menimpa bumi, tumbuhlah pokok-pokok. Pokok ke orang ni? Tak tahulah apa je. Dia tak ada tangan, tak ada kaki, pokok lah. Kan? Kemudian setelah air hujan turun, tumbuh pokok. Lepas pokok tu tumbuh, berapa lama pokok tu mati? Berapa lama? Sekejap kan? Sekejap je. Kalau kita tanam tembikai, berapa lama pokok tembikai tu nak mati? Ada berpuluh-puluh tahun? Tak. Mungkin 2-3 bulan kan? Lepas tu jadi apa? Hashima. Hashima bila mati kering. Bila kering, kita pergi lagi tak tengok pokok tu? Kita pijak. Kemudian datang angin pula, meniupkan daun-daun kering yang bertebaran. Jadi itulah kehidupan sangat singkat. Seumpama pokok yang tumbuh hasil pada turunnya hujan, akhirnya lepas tu mati, lepas mati kita pijak dah pokok tu. Tak ada nilai. Tapi masa dia subur, kita jaga tak? Kita seronok tak bila tengok masa kutip hasil? Seronok tak? Lepas kutip hasil, kita buat apa dengan pokok tu? Betul? Itulah kehidupan. Maknanya Allah nak bagi tahu pada jangan tertipu dengan kecantikan dunia. Jangan tertipu. Sebab dia hanya sekejap je, sementara je. Kadang-kadang kita tanam pokok bunga depan rumah. Lama tak masa dia? Mana lebih lama dengan kita solat? Mana lebih lama dengan solat? Apa dia? Lama tanam pokok bunga. Padahal yang mana yang kekal, yang mana yang akan binasa? Yang solat kan? Tapi kenapa kita buat yang tak kekal tu lama aja? Tengok belek ulat dia, bau baja, sirap kan? Sampai air tu, bil air naik. Sebab nak jaga apa? Pokok yang selepas itu akan hashima. Kemudian ditiup angin. Adapun solat, lepas tu kering tak? Lepas kita solat, solat tu jadi kering tak? Jadi ditiup angin tak? Tak, dia akan jadi apa? Pahala yang berkekalan. Bahkan solatlah penyelamat kita. Tapi bila kita buat, ada tak selama kita jaga pokok tu? Dalam solat lambat,
lepas tu baca Qul Huwallah pula. Berapa lama baca Qul Huwallah? Sejak balik sampailah pencen. Sejak balik sampai pencen, Qul Huwallah, Qul Huwallah, Qul Huwallah. Okey. Jadi kenapa semua tu berlaku? Kenapa tu? Sebab dunia ni menipu daya manusia. Bila tengok bunga seronok, walaupun dah penuh, tengok lagi kedai bunga, nak beli lagi. Itulah dunia. Tapi kalau tengok ibadat, tengok amal, rasa tak ada perasaan. Ustaz, ada tak doa yang pendek lagi? Tapi kalau beli pokok bunga, dia tanya tak? Ada tak pokok bunga yang paling huduh dan paling murah? Ada? Tak ada. Dia nak yang paling cantik. Mahal pun tak apa. Tapi kalau ibadat tak ada macam. Betul kan? Jadi Allah nak bagi peringatan pada kita, jangan tertipu dengan dunia. Kenapa? Sekejap je. Lepas sebulan, 2 bulan, mati kering habis. Jangan habis masa banyak kat sini. Jangan habis masa umur banyak kat sini. Jangan. Sebab dia sekejap je. Habislah banyak masa kepada benda yang kekal. Kalau salat, lama sikit. Kalau zikir, lama sikit. Kalau baca Quran, lama sikit. Okey. Kalau belajar pun, lama sikit. Okey ke? Okey. Wa kana Allah, dan adalah Allah ala kulli syai'in, ke atas kulli syai'in, setiap sesuatu, muqtadira, sangat berkuasa. Contoh, Allah tu sangat berkuasa dalam apa ni? Kulli syai'in, segala sesuatu. Allah nak mengadakan benda yang tak ada, nak mengadakan benda yang asalnya tiada, ataupun nak meniadakan benda yang dah ada. Allah hanya perlu buat apa? Perlu tak masa yang lama? Perlu tak bahan-bahan? Perlu tak pembantu? Tak, hanya perlu kun. Nak jadikan manusia yang asal tak ada? Kun. Nak matikan manusia yang dah ada? Kun. Itu makna muqtadira. Boleh? Jadi jagalah benda yang kekal. Okey? Al-malu. Sekarang Allah nak bagi tahu. Sekarang Allah nak bagi tahu kat dunia ni ada 2 benda je. Satu benda yang kekal, satu benda yang tak kekal. Jadi buatlah pilihan yang bijak. Apa dia? Al-malu. Al-mal apa dia? Harta. Dah jadi bahasa Melayu ni. Bila orang Melayu guna perkataan al-mal? Baitul mal. Kan? Sebenarnya Baitul Mal dua-dua perkataan tu Arab. Baitu Arab, Al-Mal Arab. Makna apa tu? Baitul Mal. Rumah? Bukan maksud rumah harta, maksud dia pusat zakat lah. Pusat zakat. Okey, Al-Mal, harta. Bila sebut harta, apa yang dimaksud dengan harta di sini? Termasuk semua, rumah, kereta, duit, telefon, TV, kebun, wal banun, dan banun. Banun apa dia? Anak-anak lelaki ke anak-anak perempuan? Dalam bahasa Arab, kalau anak-anak termasuk lelaki perempuan, perkataan lain. Nama dia aulad. Bila sebut aulad, termasuk lelaki dan perempuan. Tapi bila sebut banun, lelaki saja. Lawan dia beda. Lawan kepada banun. Banat.
Ini perempuan. Okey. Kenapa Tuhan sebut Banu saja? Sebab ayat ni turun kepada orang-orang Arab Mekah. Apa perangai orang Arab? Antara anak lelaki dan anak perempuan, yang mana mereka suka, yang mana mereka benci? Mereka suka anak lelaki, yang mereka benci? Okey. Kenapa orang Arab Mekah ni dia sangat suka, sangat sayang kepada anak lelaki lebih pada anak perempuan? Apa dah? Sebab bagi dia, bila dia ada masalah, anak lelaki saja boleh tolong. Yang cari rezeki, anak lelaki. Bila nak berperang, anak lelaki akan pertahankan. Yang perempuan ni tak boleh nak cari rezeki. Kalau berlaku peperangan pun, dia kat belakang. Maka akhirnya dia rasa lelaki, anak lelaki saja yang boleh selamatkan dia. Okey? Maka Tuhan nak betulkan. Kalau kamu rasa anak lelaki itu betul-betul boleh selamatkan kamu, aku nak beritahu. Segala harta benda dan wal banun, anak-anak lelaki. Zinatul hayatid dunya, perhiasan. Al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Okey, apa makna zina, perhiasan? Cuba bagi pada saya contoh benda tu orang panggil perhiasan. Apa dia? Perhiasan ni dalam bahasa Arab maksud dia ialah apa saja yang digunakan oleh manusia untuk supaya nampak dia tu hebat, dia tu cantik, maka perhiasan lah. Sama ada pakaian, ataupun kenderaan, ataupun harta. Betul kan? Bila kita pakai baju, kita rasa apa? Kita pilih baju yang perhiasan lah tu. Ada tak orang beli baju yang tak cantik? Ada. Kalau dia pilih banda pun, banda yang cantik. Okey. Jadi apa saja yang kita guna untuk supaya nampak cantik, sama ada pakaian ke, termasuklah alat makeup. Itu pun perhiasan. Sebab alat makeup tu, apa tujuan orang pakai? Supaya nampak cantik ke ataupun supaya nampak hodoh? Supaya nampak lebih cantik. Tapi bila hari bersanding itu, dengan dia pakai makeup, semakin cantik ke semakin hodoh? Saya tak tahu semakin cantik ke semakin hodoh. Kadang-kadang kita tak tahu siapa dia yang sebenar. Tak nampak rupa asal kan? Sebab apa? Ada 4 lapis. Ada biru, ada merah, ada oranye kan? Kadang-kadang nak bertukar. Bertukar dengan apa? Hantu Kak Limah. Terlalu tebal sampai tak nampak langsung rupa dia. Tengok kat luar gambar lain, tengok betul ke tersilap tempat pengantin? Kenapa dia pakai sampai tebal sampai tak nampak rupa? Sebab dia rasa dengan dia pakai tu cantik. Itu zina. Boleh? Jadi bila sifat zina, apa sifat zina? Bila kita tengok tertarik, bila kita tengok rasa cantik. Semua tu adalah zina. Sebab tu bila kita tengok iklan, rasa tak, nampak tak cantik? Itu zina tu. Apa saja yang nampak cantik, dia adalah zina. Bila tengok negara asing kan, rasa tak nak pergi. Rasa nak pergi kan? Itu zina. Tertarik. Apa saja yang menarik dan kenapa tertarik? Sebab nampak cantik. Maka dia akan teringin nak pergi. Maka Tuhan kata, semua ni harta tertarik. Anak-anak tertarik. Maka semua tu adalah zinatul hayatid dunia. Satu, zina makna dia tertarik, nampak cantik, nampak indah. Yang kedua, zina yang kedua apa maksud dia? Dia tak tahan lama. Ada tak perhiasan yang tahan lama?
Macam kita make up kan, dia tahan berapa hari? Berapa hari? Pakcik pernah make up? Berapa hari tahan? Sampai 1 hari tak? Itulah sifat az-zina. Dia tak tahan lama. Kalau kita beli perhiasan kat rumah, kita letak kat rumah, berapa lama kita seronok tengok? Ada tak duduk depan perhiasan tu 1 jam tengok? Ada? Tak ada. Tengok sekejap 5 minit boring. Sama juga bila kita pergi negara orang, nampak tertarik. Tapi kalau dah 2-3 hari kat situ, rasa apa? Rasa boring. Mula, jomlah balik. Mula-mula semangat nak pergi. Lepas 3 hari, jomlah balik. Boring lah. Itu makna zina. Dia tak tahan lama. Boleh? Semua tu adalah perhiasan hidup yang tidak kekal. Habis yang kekal apa dah? Wal baqiyat. Dan baqiyat. Apa makna baqiyat? Anda jadi bahasa Melayu tu. Baqa. Alam baqa. Baki. Kekal. Dan yang kekal soleh. Apa dia? Amal soleh. Khairun adalah khairun, lebih baik. Inda rabbika, di sisi Tuhan engkau. Tuhan tak kata di sisi manusia, sebab manusia tak nampak amal soleh itu benda kekal. Allah saja yang nampak. Lebih baik di sisi Tuhan engkau dari segi apa? Sawaban. Apa makna sawaban? Ganjaran pahala. Dia asal sawaban mana rujuk. Kalau nak terjemah dari segi bahasa, pulangan. Apa saja amal soleh kita lakukan, dia pulang pada siapa? Pada kita sendiri. Pulangan. Wa khairun amala, dan sebaik-baik amala. Apa dah? Sebaik-baik harapan. Jadi kalau betul-betul nak berharap, haraplah pahala di akhirat besok. Sebaik-baik harapan. Apa maksud al-baqiyat as-salihah, amal salih di sini? Kata ulama, maksud dia ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian wala hawla wala Ini pendapat pertama, baqiyat as-salihat yang kekal pada. Salah satunya zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Setakat tu. Ini pun kita dah belajarkan dalam buku 62 Pembuka Pintu Syurga kan. Yang atas ni, yang bahagian atas, apa kelebihan dia? Yang kita dah belajar tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau setakat tu apa kelebihan dia? Tak ingat. Siapa ingat? Sudah. Ini nak cuti sebulan ni. Kalau hari ni lupa, kalau saya tanya lepas cuti sebulan, agak-agak ingat tak?
Siapa ingat? Cepat. Saya bagi hadiah. Ha? Kuat sikit. Kuat, ha? Ibarat tak tepat. Satu ucapan ni, kita tanam satu pokok kurma di syurga. Bukan ibarat, ha? Kita baca je subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka dapat satu pokok kurma di syurga. Bukan ibarat, memang pokok betul. Kemudian yang bawah pula ada kelebihan lain pun kita dah belajar. Apa kelebihan? La haula wala quwata illa billah. Betul. Nabi kata perbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Dia adalah kanzun min kunuzil jannah. Dia adalah gedung harta di syurga. Harta, gedung. Bukan harta saja, gedung harta. Maka Nabi kata perbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Ayat ni baqiyat as-salihat, kena perbanyakkan. Bolehkah? Hari ni dapat pokok, berapa pokok syurga? Berapa batang pokok dapat hari ni? Dua aja. Rugi tak? Rugi. Kita tanam pokok bunga kat rumah habis 1 jam. Tapi ada buah tak pokok tu? Tak ada. Masa habis, air habis, tenaga habis, tak dapat apa-apa. Lepas tu hashima, jadi kering, mati. Tapi yang ni tak perlukan kos, tak perlukan masa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dapat satu pokok dan ada buah kurma dan kekal selama-lamanya. Jangan buang masa. Okey, ini satu. Wabah al-baqiyat salih, maksud dia yang ni. Yang kedua, kata ulama, semua amal soleh. Semua amal soleh, termasuklah solat, puasa, sedekah. Ni duduk dalam kelas ilmu baqiyat as-salihat. Kita jumpa saudara kita, kita senyum, baqiyat as-salihat. Kita jumpa sama-sama perempuan, jabat tangan, baqiyat as-salihat. Kita menggembirakan saudara kita, baqiyat as-salihat. Bila dia tanya masalah kan, dan kebetulan kita tahu, bila kita jawab soalan tu dia rasa seronok sangat, itu baqiyat as-salihat. Kadang-kadang orang tanya jalan, mana jalan ke restoran nelayan? Kita cakap 2 patah, terus belok kanan. Itu baqiyat as-salihat. Mudah tak nak dapat baqiyat as-salihat? Mana lebih susah nak dapat zinatul hayatid dunia dengan baqiyat as-salihat? Mana lebih susah? Yang lebih susah nak dapat zinatul hayatid dunia. Yang ni lebih mudah. Tapi yang mana lebih ramai orang cari? Yang susah ke yang senang? Yang kekal ke yang sementara? Cerdik ke tak cerdik? Cerdik ke bodoh? Saya nak tanya, dunia ni perhiasan kan? Sepanjang hidup kita, banyak kita gembira ke banyak kita tak gembira? Cakap betul-betul. Sepanjang hidup kita 60 tahun. Dalam 60 tahun banyak gembira ke banyak yang sedih? Apa dia? Tahu ada gembira ada sedih, tapi yang mana lebih banyak? Oh payahlah, lupa dah habis semua. Okey, hari ni je. Daripada pagi tadi sampai sekarang, banyak gembira tenang ataupun banyak tak senang? Banyak gembira daripada pagi tadi sampai sekarang. Okey. Banyak rehat ataupun banyak penat letih? Banyak rehat. Ni tak buat kerja ke ni? Dia sebenarnya kalau kita cek balik kan, contoh kalau kita makan, sedap tak? Berapa kali sehari makan? 3 kali. Masa yang sedap tu bila? Masa yang sedap tu masa makan kan? Lepas makan ada lagi rasa sedap. Jadi berapa minit je sedap?
Lepas tu hilang sedap kan. Kemudian ditambah lagi sakit perut. Lepas tu buang. Makna kehidupan kita dipenuhi dengan penat, letih, tak seronok. Yang seronok sikit je, yang sedap sikit je, tapi kita masih tetap tertipu dengan dunia. Sebaliknya al-baqiyat as-salihat, bila kita dapat, berapa lama kita seronok dan berapa lama kita sedih kalau dapat baqiyat as-salihat? Selama-lama, kekal abadi. Kalau kita makan kat syurga, berapa lama kita seronok makan? Berapa lama? Selama-lama. Ada tak lepas tu kenyang? Ada tak lepas tu sakit? Ada tak lepas tu makan order TO kurang manis? Ada? Tak ada, tak ada. Kekal selama-lama, tapi manusia tetap tak tergoda. Yang manusia tergoda ialah yang penat, yang letih, yang seronok sekejap je. Sama juga bila kita pergi berjalan kan, kita melancong. Dalam katalah 5 hari, kira-kira sebenarnya yang kita seronok lebih sikit daripada yang kita penat, yang kita sakit hati. Betul tak? Tapi bulan depan pergi lagi. Ustaz, saya dah pusing dunia, satu negara lagi tak pergi. Padahal banyak penat, banyak letih, banyak sakit hati, tapi tertipu lagi. Bila nak baca Quran, Ustaz, saya tak boleh lah. Paling tinggi 3 ayat, lepas tu tidur. Padahal yang tu yang baqiyat as-salihat, betul tak? Tak tergoda. Bila nak baca doa je, asyik lupa je. Bila nak dapat doa zikir je, asyik minta diskaun je. Potong sana, potong sini kan. Tapi kalau nak pergi berjalan, 3 hari berjalan penat letih, tak apa, sebab hati seronok. Tapi bila balik rumah, Ustaz, saya tak boleh jalan lagi kelas, saya tak boleh pergi lagi. Nak, apa dia panggil? Jet lag. Tengok, betul bulan depan pergi lagi. Sebab itulah duduk dalam kelas ni, baqiyat salihat tak? Baqiyat salihat tak? 1 jam je. Tapi bila kita pergi melancong, tak ada kelas kan? Betul? Ada kelas tadabbur bila pergi Turki ke? Ada? Tak ada kan? Berapa hari? Seminggu. Okey, seminggu pergi yang tak ada kelas tadabbur dengan 1 jam duduk kelas tadabbur. Yang mana lebih seronok? Yang mana seronok? Melancong. Kenapa? Zinatul hayatid dunia. Sebab dia menarik. Sebab dia menipu daya. Tapi yang kelas ni, kalau saya sambung sampai pukul 5, memberontak tak? Ustaz, ni dah lebih ni. Tapi kalau berjalan, tengok sana, tengok sini, 2-3 jam pun tak apa. Okey. Itulah zina. Sebab dia zina. Memang menarik perhatian. Memang menyeronokkan. Okey? Adapun al-baqiyah as-salihat, yang ni kadang-kadang kita tahu, tapi satu hari kadang-kadang terlupa nak baca. Kan? Kadang-kadang 2 hari terlupa nak baca. Sebab apa? Dia bukan zina, tidak ada tarikan. Kenapa Allah jadikan amal soleh ni tidak ada tarikan? Kenapa? Allah nak menguji kita. Allah nak kita buat bukan kerana tarikan, bukan kerana cantik, bukan kerana menarik, tak. Tapi sebab percaya pada janji Allah yang tak nampak tu. Okey? Wa yauma Okey. Ini saya nak cuti 3 minggu. Seronok tak cuti kelas 3 minggu? Nampak macam muka seronok je, Okey, ayat seterusnya dia sebenarnya masuk tajuk lain. Allah nak bagi tahu tanda-tanda kiamat. Jadi saya rasa kita sambung minggu depan. Sebab ayat ni berkenaan dengan kiamat dan ada sambungan lagi. Kita baca buku ni 62 Pembuka Pintu Syurga. Muka surat berapa?
Surat apa? Ha? 41. 41. Okey, muka surat 41. Oh, tak sama ni. Salat-salat sunat rawatib dah kan? Dah. Yang 12 rakaat tu dapat apa? Dapat sebuah istana di syurga. Seronok tak? Semalam cukup 12. Cukup 12? Lebih? Hari ni cukup tak? Belum lagi. Okey lah. Kalau buku cetakan satu lagi, muka surat 39. D ya, D. Salat sunat setelah berwuduk. Muka surat 39 ah. Satu buku lagi cetakan lain 41, muka surat 41. Okey, salat sunat setelah berwuduk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal setelah melaksanakan solat subuh. Jadi lepas solat subuh, Nabi nampak Bilal, lalu Nabi bertanya. Itu menunjukkan apa? Semua sahabat pergi solat subuh. Bahkan sahabat-sahabat Nabi ni, bila ada je kawan-kawan sahabat lain yang tak solat subuh, mereka dah risau dah. Risau apa dia? Apa yang mereka risau bila ada sahabat tak datang solat subuh berjemaah? Dia rasa, sahabat ni dah jadi munafik ke? Sebab salah satu sifat orang munafik tak pergi solat subuh berjemaah. Jadi sahabat ni nak tahu dia betul-betul beriman, tengok waktu salat subuh ada tak? Kalau tak ada, makna dia ada sifat munafik. Okey. Hadis ni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam manfaatan. Fa inni sami'tu al-lailata khashfan 'alaika baina yadayya fil jannah. Qala al-Bilal ma 'amiltu 'amalan fil Islam arja 'indi manfaatan min anni la atatahharu tahura taman fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bizalika at-tuhur ma kataballahu li an usalliya. Maksud dia, katalah padaku wahai Bilal tentang satu amalan yang paling engkau harapkan manfaatnya daripada apa yang telah engkau perbuat dalam Islam. Nabi kata kepada Bilal, wahai Bilal, cuba bagi tahu pada aku satu amalan, ini baqiyat as-salihat, yang engkau sangat mengharapkan manfaatnya di akhirat besok. Apa amalan tu? Sebab apa? Kerana sesungguhnya tadi malam, masa aku tidur semalam, kata Nabi, aku mendengar suara sandalmu di depanku. Sandal apa dia? Kasut ke selipar? Selipar kan? Nabi kata aku dengar bunyi selipar kamu di dalam syurga. Nabi masuk syurga ke? Nabi masuk syurga ke tak? Belum. Habis Nabi dengar kat mana ni? Mimpi. Dan mimpi Nabi benar tak? Mimpi Nabi benar. Nabi mimpi dia masuk syurga, kemudian bunyi selipar Bilal. Maknanya Nabi kenal itu bunyi selipar Bilal dalam syurga. Dan itu juga tanda bahawa Bilal adalah ahli syurga. Maka Nabi pun tanya, apa rahsia kamu? Apa amalan kamu yang menyebabkan kamu termasuk ahli syurga? Bilal berkata, aku tidak melakukan satu perbuatan pun dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya selain bahawa tidaklah aku berwuduk dengan wuduk yang sempurna baik pada malam ataupun siang hari, melainkan kemudian aku mengerjakan solat dengan wuduk itu sebanyak yang telah Allah tetapkan bagiku untuk melaksanakannya. Jadi bila kata aku tak ada amalan yang paling aku harap kebaikannya melainkan bila aku batal wuduk, aku ambil wuduk. Dan bila ambil wuduk, aku salat. Salat apa ni?
dalam hadis ni tak sebut solat wuduk, tapi dia boleh jadi solat wuduk, boleh jadi solat yang lain. Kemudian bila kata aku solat sebanyak yang Allah takdirkan, bukan 2 rakaat saja. Mungkin lepas tu, contohlah lepas subuh dia batal wuduk, dia pun ambil wuduk. Lepas ambil wuduk dia solat. Mungkin itu solat sunat wuduk. Lepas solat sunat wuduk dia solat pula duha. Mungkin 8 rakaat kan. Maknanya Bilal ni biasanya dalam keadaan sentiasa berwuduk. Itu sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga sentiasa berwuduk. Dan bila berwuduk dia solat. Senang ke susah? Susah. Susah kan? Susah. Kita kadang-kadang lepas solat fardu terkentut, solat sunat tak lagi ni, ambil wuduk tak nak solat sunat sahaja? Biasa tak kan? Kadang-kadang dia tahan juga. Kenapa nampak berkerut muka nak tahan? Sebab apa? Nak solat sunat. Apa hukum dia solat sunat dalam keadaan tahan kentut? Makruh. Bila makruh Allah tak suka. Sebab bila tahan kentut nak solat memang tak khusyuk. Fikiran dia masa tu apa dah? Keluar ke tak? Keluar ke tak? Tengok. Siapa Bilal? Bangsa apa Bilal? Negro hitam. Bibi dia tebal. Mana lebih cantik? Bibi dia dengan bibi kita? Kulit dia dengan kulit kita mana lebih cerah? Dan dia kerja dia apa dia? Kerja apa? Muazzin, tukar azan. Kita kulit putih, bibi pun halus, mulus. Kerja pula dulu kerja hebat. Tapi siapa yang dijamin ahli syurga? Bilal ke kita? Bilal. Menunjukkan bahawa ahli syurga bukan syarat orang yang hebat, orang yang berkulit putih, orang yang keturunan mulia, orang yang berjawatan besar, tak. Kadang-kadang ahli syurga muazzin je, Bilal. Tukar azan. Kadang-kadang orang Afrika. Dan bila mula asalnya apa dia? Hamba abdi. Layak nak masuk syurga. Boleh? Okey ke? Jadi kalau ada orang Afrika kerja dia tukar azan, kemudian jaga solat 5 waktu sebab dia tukar azan, tapi dia hitam lah, bibir pun tebal, rambut kerinting, kemudian dia masuk membina anak kita nak terima tak? Muka dia nak sama dengan Bilal, terima ke tolak? Kenapa tak jawab? Tolak? Tak payah tanya gaji sebab kita tahu gaji Bilal berapa? 500, 700. Mana cinta kita pada dunia masih tebal. Kerja apa? Bilal. Minta maaf lah, anak saya dah ada padahal belum ada. Semoga Allah jadikan kita ahli syurga. Bilal ni bila masuk syurga, kulit dia kekal hitam ke jadi putih? Kekal hitam ke putih? Putih. Dan muka dia handsome tak? Handsome. Mana lebih handsome masa tu dengan kita? Tengoklah dia syurga kat mana. Kalau syurga di atas, dia lebih handsome daripada kita. Okey. Susahnya nak berwuduk ni, susah. Tengoklah amalan ahli syurga, dia tak perlu duit banyak. Dia tak perlu rumah besar, tak perlu kereta besar, tak. Dia perlu kekuatan iman. Bila batal je ambil wuduk. Bukan senang tu. Orang kaya lagi susah nak ambil wuduk. Nak pergi masjid lagi susah. Dalam riwayat lain disebutkan fa inni sami'tu duffan 'alaika, sesungguhnya aku mendengar suara gesekan sandalmu. Imam Bukhari mengatakan duffan 'alaika yakni tahrik, suara gesekan sandal. Ada juga riwayat daripada Buraidah radhiyallahu anhu dengan makna serupa dan di dalamnya dikatakan, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah ma dakhaltu al jannah qat illa sami'tu khashyataka amami.
dakhaltu al-bariha al-jannah fasami'tu khashyataka amami faqala Bilal ya Rasulullah ma azzantu qat illa sallaitu rak'ataini wa ma asabani hadasun qat illa tawadda'tu indaha wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini faqala Rasulullah SAW bihima. Maksud dia, wahai Bilal, dengan apa engkau dapat mendalui aku ke syurga? Sebab dalam mimpi tu Nabi masuk, Bilal dah ada. Siapa yang masuk dulu? Bilal. Ini dalam mimpi ya. Tapi bila berlaku kiamat, dah berlaku perbicaraan, mizan apa semua, orang pertama masuk syurga adalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya semalam aku masuk ke dalam syurga dan aku mendengar suara gesekan sandalmu. Bilal berkata, tidaklah aku mengumandangkan azan melainkan aku mengerjakan solat sunat 2 rakaat setelahnya. Makna selepas azan bila solat 2 rakaat. Dan tidaklah aku berhadas, iaitu wuduk ku batal, melainkan aku segera berwuduk. Dan aku merasa wajib mengerjakan solat 2 rakaat kerana Allah. Lalu Rasulullah bersabda, dengan kedua itulah engkau memperolehi semua ini. Dengan sebab 2 benda tu. Apa dia 2 benda? Lepas azan, solat. Bila batal wuduk, ambil wuduk dan solat. Nabi kata, oh sebab itulah kamu ahli syurga. Boleh? Makna kena banyak solat lah. Ada seorang sahabat, dia bertanya, dia ni suka memberi khidmat kepada Nabi. Termasuklah dia membawa air untuk Nabi berwuduk. Bila Nabi tanya, salni, Nabi tawarkan pada sahabat ni, mintalah apa yang kamu nak. Maka kata sahabat ni, as'aluka murafataka al-jannah. Aku nak minta supaya dapat duduk bersama engkau dalam syurga. Tengok sahabat, dia tak minta dunia. Kalau dia minta dunia, Nabi bagi tak? Bagi. Ada Nabi bagi beratus-ratus ekor unta. Tapi dia tak nak dunia. Kenapa? Dunia zinatul hayatid dunia. Ya, dia minta pada al-baqiyat as-salihat. Nabi test, tanya dia, betul tak kamu nak bersama aku di syurga? Dunia tak nak. Dia kata tak nak, aku nak yang tu je. Maka Nabi jawab, kalau betul kamu nak bersama aku di syurga, fa'alaika bikasratis sujud, hendaklah kamu perbanyakkan sujud. Apa makna perbanyakkan sujud? Perbanyakkan solat. Solat apa? Solat sunat. Itulah rahsia ahli syurga. Sebab itulah bila ni banyak solat. Lepas azan solat, lepas wuduk pun solat. Semoga Allah beri hidayah dan kekuatan untuk kita perbanyakkan solat sunat. Imam Tirmizi mengatakan makna daripada sabda Nabi SAW, sesungguhnya semalam aku masuk ke dalam syurga, yakni aku melihat dalam mimpi seolah-olah aku masuk ke dalam syurga. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan pada beberapa hadis yang lain. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi wahyu. Tapi kalau mimpi kita boleh pakai tak? Kita mimpi jumpa mak kita dalam syurga, boleh pakai tak? Jangan tanya ustaz, apa takbir mimpi saya? Tak payah tanya. Memang tak boleh pakai. Mimpi para nabi wahyu. Okey, salat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk. Daripada Uqbah bin Amir, ia menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannah. Tidaklah seorang muslim berwuduk dan menyempurnakan wuduknya. Apa maksud menyempurnakan wuduknya? Pertama, wuduk dia mesti sama dengan Nabi. Tak mungkin wuduk kita sempurna melainkan mesti sama dengan cara wuduk Nabi. Termasuklah saya bagi tahu kan, kalau basuh kalau sapu kepala, cara Nabi apa dia? Cara Nabi sapu kepala, sapu semua, bukan sapu sikit-sikit je. Sapu sikit betul, sah, tapi tak menepati sunnah Nabi. Nabi bila sapu kepala sekali, kemudian satu kepala, 2 tangan ni Nabi letak kat depan, pergi ke belakang, kemudian patah balik, 2 tangan.
Boleh? Barulah salah satu sebab wuduk kita sempurna. Macam ni ya. Basahkan air, kemudian letak kat sini. Daripada depan pergi ke belakang. Kemudian patah balik. Kemudian terus masuk telinga. Dan pusing. Itu cara Nabi menyapu kepala dan telinga sekaligus. Ada pun yang kita buat sapu sikit-sikit kan, 3 kali. Tak salah, tapi tak menepati sunnah. Kemudian telinga pun 3 kali. Tak salah, tapi tak menepati sunnah. Hadis sahih, Nabi sapu kepala dan telinga sekali. Kena beza, kalau basuh 3 kali, kalau sapu sekali. Boleh? Termasuklah wuduk dengan sempurna, jangan membazir, jangan buka air kuat. Bila buka air kuat, wuduk kita tak akan sempurna sebab berlaku pembaziran. Buka paip perlahan je. Ini buka paip kuat, kalau tak dah dapat satu baldi, itu dah tak sempurna. Sebab membazir dan kufur nikmat. Okey? Tidaklah seorang Muslim berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian ia mengerjakan solat 2 rakaat dengan wajah tunduk dan hatinya khusyuk pada keduanya, melainkan ia pasti akan masuk surga. Nampak macam mudah je. Wuduk dengan sempurna, kemudian solat dengan khusyuk, masuk surga. Tapi bukan semudah itu. Bukan semudah itu. Okey, dah asal ke belum? Dah asal ke belum? 1 minit lagi. Okey, cukup lah. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Minggu depan ada kelas tu. Kelas terakhir. Ada soalan? Macam mana? Yang perkara ini disebutkan tidaklah seorang Muslim berwuduk dan menggunakan wuduknya kemudian dia mengerjakan solat 2 rakaat. Seolah-olah bermaksud bahawa dia itu ada solat itu. Kan? Jadi ada solat wuduk. Tak ada solat wuduk, walaupun Nabi tak sebut, tapi faham mafhumnya selepas berwuduk dia solat. Dia tak sebut solat apa, tapi mafhumnya solat wuduk lah. Sama juga dalam satu hadis lain, Nabi kata siapa yang buat dosa, kemudian dia berwuduk, kemudian dia solat 2 rakaat, kemudian dia minta ampun pada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya. Itu solat apa? Solat taubat lah, walaupun tak disebut. Sebab apa? Solat tu selepas dia buat dosa. Tapi hukum solat sunat taubat, hukum dia sunat, bukan wajib. Sama juga bila kita ambil wuduk, kita masuk masjid, belum azan, kita pun solat. Solat apa tu? Walaupun tak niat, dia akan jadi solat, iaitu masjid. Tapi bila dah azan, kita masuk masjid, kita solat. Jadi solat apa? Qabliyah. Tapi dalam masa yang sama, dia juga jadi solat, iaitu masjid. 2 in 1. Okey. Jadi kalau nak solat wuduk, kita ambil wuduk, kemudian kita nak solat. Perlu tak kita niat saja aku sembahyang sunat wuduk? Tak perlu, tak perlu. Automatik dia akan jadi. Yang Tuhan nak tahu bukan solat jenis solat. Yang Tuhan nak tahu kamu solat kerana apa. Okey, boleh? Macam mana? Wuduk dalam tandas. Wuduk dalam tandas tak salah. Yang salah bila kita baca Quran ke, baca zikir ke, bismillah dalam tandas. Sebab bismillah nama Allah satu benda yang mulia, tiba-tiba baca tempat kotor. Wuduk tak salah.
boleh kita berwuduk dalam tandas. Cuma sebelum berwuduk kita baca bismillah di luar. Boleh? Demo cara sapu kepala. Okey. Mula-mula basahkan air di tangan. Dan kalau kita nak basuh muka, kena ada air di tangan. Macam tu kan, ada air. Kita nak basuh kaki, kena ada air. Nak berkumur, kena ada air. Tapi bila nak sapu kepala, tak perlu ada air. Hanya perlu basahkan tangan saja. Kita basahkan, kita buat macam tu pun tak apa. Yang penting tangan tu basah. Okey? Kemudian letak kat depan kepala dua tangan. Daripada depan pergi ke belakang. Jangan angkat. Kemudian patah balik. Kemudian terus jari apa ni? Telunjuk masuk lubang. Lubang hidung ke lubang telinga? Lubang. Kemudian ibu jari ni pusing. Okey, sekali lagi. Basahkan tangan, kemudian letak kat sini. Daripada depan pergi ke belakang. Kemudian patah balik. Kemudian terus ibu jari daripada belakang pusing. Sekali je. Sekali je. Boleh? Dia okey, jari itu belaga tak? Sebaik-baik belagalah supaya meratai semua. Macam ni. Kenapa dia sunnah Nabi patah balik? Supaya meratai hampir semua rambut. Tapi kalau kepala botak, perlu tak patah balik? Tak perlu. Sebab tak ada sebab. Nak rata apa? Memang tak ada rambut pun. Habis nak buat macam mana? Pergi ke belakang, angkat terus. Masuk telinga. Yang kita patah balik dan tak angkat tangan bila ada rambut. Kalau perempuan macam mana pula? Rambut dia panjang. Nak pergi ke belakang, nak patah balik susah kan sebab rambut panjang. Nak buat macam mana? Buat macam yang kepala botak tu. Pergi ke belakang, kemudian angkat. Angkat, kemudian masuk telinga. Tak payahlah pergi kemudian bawah. Okey, boleh? Ada soalan lain? Sebelum solat, adakah disunatkan membaca 3 kul ataupun baca An-Nas, surah An-Nas? Adakah disunatkan? Tak. Nabi tak pernah baca. Nabi tak pernah baca apa-apa surah sebelum mendirikan solat. Sama ada Qul Huwallah ke, An-Nas ke, Al-Falaq ke, tak. Habis Nabi baca apa? Nabi baca apa sebelum solat? Tak ada baca apa-apa. Sebab bila solat kita baca doa iftitah, lepas tu kita baca auzubillah, lepas tu kita baca bismillah. Cukup macam tu. Kadang-kadang imam tu pergi sebelum angkat takbir dia baca 3 kul. Kawan tu sakit perut, kan? Jadi melambatkan lagi. Bukan sunnah Nabi. Bukan tempat dia baca 3 kul sebelum solat. Bukan tempat dia. 3 kul baca bila? Lepas solat. Itu sunnah Nabi. 3 kul baca selepas solat. Itu sunnah. Okey. Sapu muka lepas solat. Dia sebenarnya tak ada hadis. Tidak ada satu pun hadis sahih yang menunjukkan setiap kali lepas solat Nabi sapu muka. Tak ada. Dan Allah beritahu tanda cinta kepada Allah ialah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikut aku. Dan Nabi pun pesan sallu kama raaitumuni usalli, hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Bukan sahabat, bukan ulama, bukan tok guru, aku salat.
Dan Nabi bila solat, lepas salam Nabi tak sapu muka. Boleh. Kecuali ada satu ketika masjid Nabi bomba dia pelepah tamar, kemudian malam hari itu hujan turun dan lantai masjid Nabi bukan ada sejadah ataupun kapet, pasir. Bila hujan turun basah tak pasir tu? Bila basah Nabi sujud, dan bila sujud melekat tak pasir? Ada satu kali itu Nabi sapu muka dia. Bukan sapu muka, sapu pasir. Jadi kalau setiap kali kita bangun sujud ada pasir, sapulah. Kalau tak ada, tak payah. Habis nak buat apa Ustaz? Dah terbiasa. Lepas salam, tangan nak letak kat mana? Itu gaya bebas. Gaya bebas. Bila kita nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak sapu je teringat. Oh tak jadi. Garu kepala. Kena latih. Sebab solat kita Nabi suruh sama dengan dia. Solat tak mungkin sempurna, melainkan mesti sama dengan solat Nabi. Saya tak kata sapu muka salah, tapi tak menepati sunnah Nabi. Okey? Cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.